الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. Malik mana Malik? Malik ada anak, main dengan anak sakit kah? Malik Kedah. Malik. Okey. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana menzahirkan kita. Dari dalam diri dia, dalam pengetahuan dia zahirkan keluar pada nak menyatakan dia cukup sayang kita. Dia zahir, diterbitkan dalam bentuk. Kita ni ilmu dikeluarkan dalam bentuk. Inilah bentuk ilmu Tuhan. Dan inilah bentuk kasih sayang Tuhan. Maka dizahirkan kita dan dilanjutkan usia. Mai satu hai, bagi panjang umur satu hai pula. Dilanjutkan usia kita. Dan yang paling pasti, tiap saat yang kita hidup, yang Allah Ta'ala bagi, dia memperkenalkan diri. Dia duk kenal kat kita tentang diri dia. Kalau kita makan, dia duk habaq kat kita sebenarnya, aku maha memberi rezeki. Dan kamulah tempat kenyataan rezekiku. Kita duk belajar, kita duk kerja, itu semua Tuhan duk perkenal diri. Tapi pasal mata basirah kita tak buka. Jadi macam biasalah. Jadi apa? Jadi nature, jadi benda semula macam tu lah, faham. Walhal kita bukan semula jadi. Kita benda realiti dari Tuhan. Layaknya kita kena bawa hati kita faham sungguh macam tu. Barulah hidup kita hidup sebagai seorang dia panggil hamba. Assalamualaikum. Main soalam. Sahabat baru. Alhamdulillah. Duduk. Zek, Ahmad depan ni. Siapa-siapa yang 4 senawi tu main depan. Yang 4 spiri duduk belakang. Jadi kita ni berkeuntungan duduk atas keuntungan. Kerana tak minta pun, tak pernah minta pun. Kita dizahirkan. Dan dizahirkan dalam kasih sayang. Tak pernah dengan paksaan. Tuhan buat kita bukan paksa. Dia buat kita dengan kasih sayang. Maka kita ni kenyataan kasih sayang Tuhan. Tuhan itu Rahman, pemurah. Tuhan Allah Ta'ala itu Rahim, mengasihani. Jadi kita ni tempat dimurahi.
Dan kita tempat dikasihani. Sebab tu dia panggil untung. Kita tak minta, kita macam mana nak minta, kita bukan tahu. Tapi tetap dijadikan. Dan hidup kita penuh dengan liku-liku ilmu Tuhan. Susah, senang, sakit, sihat. Kita lalulah kehidupan yang macam tu. Dan menjadikan kita manusia yang dekat dengan rahmat Allah. Dan kita sentiasa berada dalam rahmat Allah. Tak berhenti lagi ya. Setakat kita dilahirkan sampai hari ini, rahmat Tuhan ni tak berhenti-henti lagi sampai. Lepas tu tahun ni Nabi dia malu. Terlampau banyak menerima apa yang Tuhan bagi. Tuhan tak pernah tengok kesalahan kita bila dia bersifat pengampun. Dan kesalahan kita untuk dia tak ada nilai. Yang bernilai bagi Tuhan adalah rasa bersalah. Dan kalau kita tahu yang ni, kita jadi orang yang selalu nak pergi kat dia dengan keampunan. Dan Tuhan kata, aku mendatangi kamu dengan rahmatku. Dan rahmat aku mendahului kemurkaanku. Marah aku tak ada bila sayangku sampai dulu. Jadi kita semua ni berada dalam kasih sayang. Patutnya kita rasa, patutnya kita nampak, patutnya kita tahu dan kita reti. Sebab kita diberi dengan kelebihan akal, fikiran. Layaknya macam itulah. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita melihat banyak yang tersurat. Kita kurang tahu di baliknya ada yang tersirat. Menjadi rahsia Tuhan. Kita ni menjadi rahsia Tuhan. Diri yang Tuhan tengok seadanya. Dulu, kini dan selamanya. Macam inilah dia tengok kita. Yang berubah tubuh. Tapi jiwa tak ubah. Oh, sebab tu kita mampu pergi duduk di zaman batu. Buat jiwa yang sama. Yang berubah badannya. Tapi jiwa duk macam tu lah. Macam mana tu? Kasih kita tetap sama. Walaupun kasih itu berada di zaman Nabi Adam. Kasih itu tetap sama. Walaupun kasih itu berada zaman Nabi Sulaiman. Sebab Tuhan itu pengasih dan Tuhan itu tetap satu. Jadi kasih dia bila pun tetap sama. Masa je balik. Maka eloknya kita jadi orang yang dapat memerhati dan memahami bagaimana Allah Ta'ala melihat kita seadanya. Jadi kita faham ni, tak ada benda yang dia katakan menyusahkan tu, tak ada. Melainkan di sana mesti kenyataan Tuhan tu lebih terang. Okey. Tak mau tanya apa-apa. Apa tanya bagi hak aku geram. Tak ada mengentuk. Ada. Tak makan pun banyak. Surah Al-Baqarah ayat 155. Maksudnya, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan, dan baikilah perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Soalannya Ustaz, apa yang dikatakan kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan? Ada akal. Boleh fikir tentang kebenaran Tuhan ni. Tak fikir. Masih guna akal untuk memikir benda yang tak pernah ada pun. Maksudnya, hati ni patut ingat pada Allah kerana itu keutamaan hidup. Kita masih bawa hati ingat benda lain. Tu campak diri kat binasa. Ingat kat Tuhan confirm dah selamat. Ingat kat benda lain. Tu dia. Jadi kita ni diutuskan bukan suruh ingat kat benda lain. Suruh ingat kat Tuhan. Tiba-tiba masih ingat kat benda lain. Saja nak bagi binasa. Maknanya pada dasar ke Tuhan dah letak tempat mulia. Elok, sangat-sangat elok. Kita pergi duduk tempat lain. Pasal apa? Pasal apa jadi macam tu? Pasal tak kenal. Problem dia, problem kenal. Bila tak kenal, apa lagi? Itulah jadinya.
Minta tolong tak? Ada tu lagi tak atas tu? Atas meja. Dalam box. Dalam box. Tak apa, dia mana-mana. Dalam box. Ambil je. Terima kasih. Kita punya silap satu je. Apa dia? Tak mau cari jalan bagi kenal Tuhan. Tak mau. Dan bila tak kenal Tuhan, perkara besar kita buat apa? Lupa. Dan lupa pada Tuhan adalah sebesar-besar dosa. Dalam semua dosa. Jadi, jangan sia-siakan hidup dengan masa yang kita ada. Baru dia suruh happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Oh. Allah selamatkan kamu. Pada dia tutup. Allah selamatkan apa? Ya. Bangun. Bangun. Dah balik. Depa buat bagi surprise. Terkejut budak kecil. Tak, pegang lu. Tanya. Okey. Sebelum dia belah kek ni, kita suruh dia cakap sikit. Cakaplah sikit kat umum tu. Cakap. Depa nak dengar. Cakap. Saya malu saya. Apa punya hero? Ada kebun bunga apa? Nak potong lah. Orang nak tengok tu. Nah, saya terus pegang. Tak gambar jangan jealous. Plastik atas ni. Dah plastik tepi ni. Buka. Allah. Pondan tak reti rupanya. Ustaz, like ni. Ya Allah. Jahat sungguh budak-budak ni. Hang tengok beg daripada tengok hang. Potong dulu. Ui, kek keras. Ui, cheesecake. Bravo. Buat sikit. Apik punya birthday. Allah, tahniah. Okey. No, moga selamat. Tak boleh ucap tu. Tak boleh ucap. Allah. Jengkreng. Dia punya merapu betul. Ni, potong. Bagi makan seorang sikit. Apik punya birthday. Yang ke-29. Tu buat. Potong kebau. Siapa punya birthday abang kita buat. Tak ada apa nak mengingatkan. Kita hampir dah dengan hujung hidup. Hidup di dunia ni lah. Hidup tak mati lah. Hidup tak ada hancur lah. Hidup di dunia ni tukar. Hidup di sana tak ada hancur lah. Biar tu. Tak hancur lah tu. Sampai bila... Tanya soalan apa sekali? Cuba Tuan Haji tanya sekali. Hidup di sana macam mana? Keadaan kita di sana esok macam mana? Dia depend macam mana keadaan kita di sini. Dah. Macam mana keadaan kita di sini? Orang yang lupa kat Tuhan, sana mesti rosak. Siapa di sini ingat kat Tuhan, sana mesti sempoi. Percaya. Ingatlah kat Tuhan di sini walaupun dalam keadaan serabut pening kepala semua.
Sebab di sana kita akan pasti selamat. Sebab apa? Sebab di sini nama alam syahadah. Di sini nama alam penyaksian. Apa yang nak saksi? Apa yang akan berlaku di sana? Di sini tempat terbit kelakuan tu. Orang yang akan disiksa di sana adalah orang yang di sini seronok dengan lupa kat Tuhan. Sana kena. Tuhan bukan mau apa pun, dia mau ingat kat dia. No. Okey. Mari kita tengok buku ni. Apa Tok Syekh ni sebut? Muka surat syarah nombor 4 ke 5? Nombor 6. Syarah nombor 6. Muka surat 17. Bukan. Muka surat 19. Meboh tang ni stupid. Saya ni macam tak cukup ni. Kerak seorang sikit lah. Makan banyak-banyak bukan bagus Tapi makan tu, makan doa kat apik lu. Sumbat masuk tu apik nampak lu. Pinggan plastik dalam plastik hitam. Pergi mengaji, dengar orang habaq tentang ilmu, ngaji ilmu mengenai diri, pergi mengaji. Kita tak tengok Tuhan, kita pegang ilmu ya. Lepas cerita, dengar, saya ada cerita betul. Jangan tengok dia. Tengok hak dia cerita tu, betul. Tengok dia lagi, kita jadi pening pula, takkan lagu tu. Tapi betul. Tak boleh tolak, memang betul. Mengaji lah, mengaji. Sekejap Ustaz. Duduk plastik. Nak rasa lah sikit cheesecake. Cheesecake kan ni? Ya, betul. Alang. Cheesecake kan ni? Macam sedap ya. Memang lah. Kongsi-kongsi Sharing is caring. Dia mula-mula dia panggil apa? Nak kahwin. Mula-mula nak panggil, dia panggil engagement ring. Cincin pertunangan. Lepas tu bila kahwin, dia panggil wedding ring. Cincin perkahwinan. Bila dah hidup lama sikit, dah ramai, dia panggil suffering. Satu cincin derita punya. Ulak mulut pasal live. Pasal masuk TV3 mana boleh. Hari ni lah makanan paling jenuh lagi dalam dunia. Bolu. Hantar ambil dia bolu. Makan. Makan ingat kat apik. Lagi ramai ingat, lagi betul dia. Amin. Tuhan sayang kat dia. Kerana dia lah kita semua mai. Dah boleh buat di sini, balik buat kat rumah. Train bagi jadi di rumah. Dah boleh buat di rumah, buat di kejiranan. Dah boleh buat di kejiranan, buat untuk semua. Kita pamerkan sesuatu yang baik, yang orang tak boleh nak claim kata kita sesat. Mungkinlah hak main mengaji semua rock hak rock cafe semua macam. Tetapi yang pastinya nak menegakkan perlu kepada implementation, penzahiran benar apa dia pada akhlak yang baik. Akhlak yang baik ni apa dia? Dua benda. Satu, hablum minallah. Akhlak dia dengan Tuhan berhubung cukup baik. Kedua, main dekat sikit, duduk jauh ni. Baru sampai. Apa nama Ustaz? Tak ingat nama. Faizan.
Malam ni malam terakhir kita mengaji untuk bulan ni. Kan? Bulan depan kita bermula 24 bulan insya-Allah. InsyaAllah. Ada kawan-kawan kita nak masuk mai tak bisa mai. Dia doa bang aku ni tak tahu, aku tak reti. Jangan down dia. Betul. Bawa dia naik. Kata abang dia, Tuhan sayang kang lebih daripada hang reti. Apa? Kami risau. Dia biasalah, sebab tu aku panggil dia duduk tengah ni. Pasal dia suka makan. Kemarin mampu lagi lawan. Tak mau. Aku tak mau. Aku tak mau hari ni. Ukui. Okey, mari kita tengok syarah yang nombor 6. Muka surat 19. Kata pengarang kitab Al-Hikam, Syekh Ahmad Ibnu Ata'illah Al-Sakandari. Kata dia, la yakun ta'akhkharu amadil ata'i ma'a lil ma'a ilhahi fi du'a mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru linafsik wa fil waqti alladhi yuridu la fi waqti alladhi turidu. Kata dia, janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang ia kehendaki, dan bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang tentukan, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Apa dia nak abang? Ada lagi KFC pula, pecah perut nampak lah. Makan. Oh, potong gaji kau bulan ni. Hanya nak lawak lebih-lebih. Hanya nak kelakar lebih-lebih. Tak kelakar sangat. Jadi bila kita minta doa, tak bagi, jangan frust. Pasal apa? Tuhan kata doa hang minta, aku nak bagi ikut waktu aku, bukan ikut waktu hang. Dan masa yang aku mau, bukan masa yang hang mau. Padahal kita sungguh-sungguh berdoa. Bila jadi macam tu, kita akan jadi orang yang cepat frust, putus Harapan. Tok Nabi kata tak usah lagu tu. Tuhan mesti bagi. Cuma time dia bukan time kita. Kan? Pasal apa? Pasal dia lebih mengetahui buruk dan baik apa yang kita nak dapat. Jadi jangan ada orang yang cepat putus asa. Bila dia buat kerja, Tuhan tak bagi kat dia hasil. Dia buat satu kerja, Tuhan tak bagi kat dia hasil yang baik. Dan sangka dia dah buat cukup elok. No. Faham macam tu sekali buat bagi kita jadi derita. Dan ada sampai peringkat dah mula nak kufur pada Allah. Firman Allah, Rabbuka yakhluqu man yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Surah Al-Qasas kalau tak silap. Tuhan mula yang menjadikan segala yang dikenakinya dan memilihnya sendiri. Tuhan buat dan dia pilih untuk kita. Tidak hak bagi mereka untuk memilih. Kita tak ada hak nak pilih pun. Kalau berlaku pilihan atas pilihan Allah, bukan atas hebat kita. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohan dirinya. Mengakulah kita bodoh. Sebab bodoh tu keaslian kejadian kita. Kalau pandai tu hak Tuhan. Kalau kita pandai, dia bubuh hak dia kat kita. Tapi kehakikatnya kita tetap bodoh.
kita faham, kita menyaksi keempat-empat sifat kita ni betul-betul, kita akan dapat menyaksi sifat Tuhan tu betul. Kita saksi bahawa kita lemah, maka penyaksian kita sebenarnya menyaksi Tuhan tu sangat kuat. Kita menyaksi kita ni bodoh, sebenarnya kita menyaksi hak Tuhan, iaitu pandai. Bila kita dapat menyaksi kita ni miskin, dia juga akan dapat beritahu kat kita bahawa Tuhan tu kaya. Jadi kalau kita dapat menyaksi kita ni hina, maka penyaksian kita mengatakan Tuhan tu mulia. Dan kita mengakulah kita tak tahu. Kebodohan diri kita tak tahu. Sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas selalu baik. Duk ingat baik dah, kita tak tahu hancur ni tahu nak. Contohlah nak mudah faham. Kita dapat isteri biasa, taklah comel sangat. Tapi bagi kita, comel lah. Apa yang hebatnya? Hebatnya orang tak ada tengok bini dah. Kita jalan, orang buat tak tahu. Cuba bini kita serak. Kita pula susah hati. Mereka tengok bukan tengok kita. Mereka tengok bini kita. Jadi, yang kita mau tentu nampak best. Tapi yang Tuhan mau lagi best. Isteri dapat suami handsome. Tidur pun tak. Pukul 2 tak balik. Pukul 3 tak balik. Pukul dia duduk balik, dia tak balik. Yang duduk gelak ni. Ham melampau lah ni. Gelak kuat suruh. Tengok pukul 8, tengok jam. Tak balik-balik lagi. Jam tanya, tak balik lagi. Jam kata nak tidur dah. Kalau kat tu, susah hati tak? Susah hati lah. Isteri dapat suami handsome. Susah hati. Terang tak handsome pun, susah hati. Jadi bila Tuhan bagi tu, mesti dia tahu baik, dia tahu nak. Jadi kita jangan duk komplain sangat. Jangan duk tak puas hati. Betul lah. Betul banyak. Tak ada satu yang Tuhan buat ni nampak ada cacat celah dia, tak ada. Semua betul. Walaupun melihat kejadian tu nampak macam tak elok. Anak kita aksiden, patah kaki, duduk di rumah, tak pergi mana. Nampak macam tak best. Tapi apa yang best? Kawan pakai meziarah. Kan? Semua pakai meziarah, bawa pula rezeki seorang sikit pergi. Nampak best. Kan? Paling tidak ada apa? Ada keuntungan pada orang jual minyak angin. Setiap hari, minyak angin mengurut. Dulu masa tak aksiden, tak laku pun sebotol. Sejak aksiden ni, dia 12 botol dah laku. Ada bagus ya. Paling bagus, jiran pakai kenai. Pasal apa? Meziarah. Bini bagus apa? Dapat baju hayak banyak kali. Dapat pahala banyak. Itulah bagus dia yang kita tak tengok. Sebab tu tak ada satu cacat pun. Tuhan buat penyamun. Kerana Tuhan buat penyamun, polis boleh pakai kereta. Pasal apa? Polis kerja minta loan. Minta sekali dengan pondan. Yang ini ada mereka ni jahat. Abang nak marah dia. Jangan marah aku. Dia ada ajak. Dia ada ajak rupanya dalam dunia ni pondan pun ramai. Apa nama dia? Vivian. Vivian pondan ni. Dia kita minta maaf lah. Pondan habis kredit. Pondan jadi miskin lah ni, kredit habis. Dia nak telefon tak boleh. Tapi bila dia tukar pakai baju lelaki, handsome. Dia pakai baju lelaki, dia pakai coat kan. Dia pakai tie. Handsome dia. Tapi dah perempuan juga. Aku tak boleh. Berhenti lah buat benda-benda tu. Tuhan marah. Aku bagi kau jadi lelaki, yang nak jadi perempuan pula dah. Ada perempuan nak jadi lelaki, Nabi cukup marah. Orang kata terima seadanya, jangan duk ubah. Habis tu Ustaz, kunza. Kunza tak apa, Tuhan buat dekat dia dua. Dan kunza ni semua mirip perempuan. Jarang kunza nak mirip lelaki. Walaupun dia ada dua, tapi dia lebih pada perempuan. Yang ni jantan.
Jantan ni hang lembut lembai terang mana pun. Mai dekat belahak tak payah. Tak payah nak sekat lah. Rengkung hat jantan tu. Tengok abang Sajat kan. Pinggang kamping orang perempuan pun kalah pinggang dia. Tapi mai tam belahak derai. Aku dengar belahak mengkelal tu. Sekali tengok okey, dua kali tengok bungkus. Padahal pengarang kitab ni kata, padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. No. Kita duk seronok anak kita mengaji pandai, doktor kan, engineer, magistrate kan. Lepas tu kita seronok ni. Anak kita kerja kilang ni kita kurang bercakap pun. Kata apa? Kerja kilang. Tak standard kan. Tapi kita lupa. Anak kerja besar kerana pandai ni jarang balik tengok kita. Betul. Yang duk tengok kita ni hak kerja kilang ni. Hak nak beli cendol, beli air kacang ni hak kilang ni. Sebab tu jangan pandang cantik tu cantik sehingga kita tahu dia punya hasil. Sebab tu bila Tuhan yang tentukan, terimalah sebaiknya kerana Tuhan sangat tahu tang mana cedera dia dan tang mana manfaat dia. Kerana itu bila Tuhan yang maha mengetahui lagi bijaksana memilih untuknya sesuatu, hendaknya rela dan menerima pilihan Tuhan yang maha belas kasih lagi mengetahui dan bijaksana itu. Bila Tuhan yang pilih, terima. Sebab dia tahu tang mana yang okey, tang mana tak okey. Walaupun pada lahirnya pahit, tak seronok lah. Dapat anak OKU. Kita nak jaga dengan penuh keperitan. Tapi hasil dia kita tak tahu Tuhan nak bagi kita macam mana. Namun itulah terbaik baginya. Yang dikatakan berat tu, hak tu lah paling baik untuk dia. Kerana itu bila berdoa, kalau kita berdoa tetapi masih belum juga tercapai keinginan, tak dapat juga apa kita minta, jangan terburu-buru putus harapan. Seolah-olah Tuhan tak berdaya. Walau Allah Ta'ala sangat-sangat mampu nak buat. Tapi bila nak pilih seorang itu iman dia kuat, dia bagilah orang tu dengan ujian. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu membenci sesuatu, Tuhan kata, padahal itulah yang baik bagimu. Dan mungkin kamu suka pada sesuatu, padahal ia bahaya bagimu. Dan Allah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi bila Tuhan tetapkan, bila Tuhan letak, kita janganlah nak komplain. Mana pi? Hak. Okey. Aduh, tadi seperti apa? Dia buat pergi mana? Tidak. Berasa. Oh, berasa. Jin rupanya. Malam-malam last ni kita selorong sikit. Pasal apa? Nak bagi teringat. Esok balik teringat. Dia tak main pada Ustaz Wan ni. Masuk. Tak apa. Ingat jin tadi. Abu Hasan Asyazali radhiyallahu anhu ketika mengartikan ayat qad ajibat da'watukuma fastaqima
wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Surah Yunus ayat 89. Firman Allah, sungguhnya telah diterima doamu berdua, Musa dan Harun. Sepupu ni sepupu. Musa dan Harun ni sepupu. Iaitu tentang kebinasaan Firaun dan tenteranya. Maka hendaknya kamu tetap istiqamah, iaitu sabar dalam melanjutkan perjuangan dan terus berdoa, dan jangan mengikut jejak orang-orang yang tidak mengerti kekuasaan kebijaksanaan Allah. Maka terlaksananya kebinasaan Firaun, yang bererti setelah diterima doa itu sesudah 40 tahun. 40 tahun Nabi Musa berdoa, baru Tuhan bagi. Nah, kalau Tuhan nak bagi boleh, tapi nak suruh Nabi Musa tu berjuang. Special sikit Nabi Musa ni. Tuhan bagi dia hebat. Hebat dengan apa? Hebat dengan keberanian. Dia cukup berani. No. Dia tampak orang Yahudi seorang tu mati. Kalau penampak kena mati agak-agak, tangan sana. Dia angkat simen tutup telaga. Yang kena angkat 7 orang, dia angkat seorang. Nabi Musa kuat-kuat. Kaum Madian. Dia bagus sikit apa? Dia dibesarkan oleh musuh dia sendiri. Firaun tu musuh dia. Dia dibesarkan oleh musuh dia sendiri. Dan masa dengar Nabi Musa riau, Firaun kata dekat dia punya pengawal, pergi tengok siapa beranak depan rumah aku. Kuek. Sampai tengok bini dia duk pegang Nabi Musa. Dia terus ambil golok, ambil gerih. Dia tak nak gerih. Dia ambil pisau zaman dia. Dia nak pergi bunuh lah Nabi Musa. Terus dihalang oleh Asyah bini dia. Tengok Tuhan buat perencanaan. Siapa pun tak boleh buat apa. Bini dia kata kat Firaun, hang nak bunuh budak lelaki mana hang bunuh budak ni jangan. Aku berasa seronok nak belah dia. Tengok, Tuhan bagi dia belah musuh dia sampai besar. Hebat. Nabi Musa ni hebat. Dan bila besar, dia challenge pak dia, pak angkat dia. Dia challenge pak angkat dia. Pak angkat dia geram. Panggil semua tentera nak pergi tangkap dia. Tuhan firman, hampir duduk di tepi laut. Jangan tak ada pergi ikut darat, hampir ke laut. Dia pun bawa tentera dia semua, bawa pengikut dia pergi ke Laut Merah. Pergi dekat Laut Merah, nak pergi ke mana Laut Merah? Firaun kata, sekali ni hang kena dengan aku. Sekali ni aku dapat aku bersiang, tengok. Dia suruh tentera dia kepung Firaun dan pengikut dia. Sampai di tepi laut, pengikut dia kata dekat dia, ni pasal apa Musa? Mai letak kami tang ni yang tengok Firaun mai. Nabi Musa kata, mana aku tahu, Tuhan suruh aku buat. Ada yang kata kat Nabi Musa, dengan Tuhan hang sama. Ada sebahagian kecil dia pengikut dia lari pergi kat Firaun. Kalau kita duduk tu, kita duduk satu zaman tu menghadapi suasana tu, apa kita nak buat? Nak tunggu kan nak belah? Tu tahu dah sampai lagi bungkui kan. Tapi hak beriman tak belah tu. Firaun kata, dapat dah kat aku. Lepas ni hang siap dengan aku. Tuhan buat senang je. Tu Ustaz. Tu. Steady. Semua dah buat tindakan. Sabar. Boleh? Nanti. Labi kata, tutup. Nanti. Macam tu lah. Elok dekat nak sampai aja. Tuhan kata, Musa, tongkat yang aku bagi kat hang tu, hang ketuk. Nampak macam ada tak betul tahu sikit ni. Pasal apa? Takkan Tuhan tak boleh belah sendiri laut tu. Pasal apa suruh Nabi Musa ketuk? Nak abang kata kita manusia tak boleh lari pada tiang. Ambil mangga,
Uji. Padlock. Bukan plum. Lagi hal lain buruk ni dia kata, ambil plum tu Ustaz. Otak-otak udang kan. No. Ambil menggolok dulu. Kalau Tuhan nak bagi masuk, boh bangga besar timba pun dia masuk juga. Tapi retiak kita ni berlaku. Orang tanya Nabi, unta ni nak biarkan nak tambat? Nabi kata, tambat. Nampak tak? Retiak kita tak boleh tinggal. Walaupun kita faham semua hak milik Tuhan, retiak kena tunjuk. Nak abang kata kita no. Tentera Firaun mai dekat, Tuhan kata Musa, hang ketuk tu. Tuhan belah Laut Merah. Belah Laut Merah, tinggal pasir. Pasir. Kalau kita duduk dengan Nabi Musa masa tu, Nabi Musa kata, okey, hampa semua follow me. Kita nak ikut lah. Ayak tani ada ayak tinggi 100 kaki. Tani ada ayak tinggi 100 kaki. Kita jalan tengah-tengah. Kita hilang iman je ayak tu turun. Jalan pejam mata. Tak apa. Takut tengok. Jangan masuk terus layak. Pasal kuno habis kuning. Lepas tu perjalanan dia bukan dekat Laut Merah. Sebelah sana Mesir, kan? Sebelah sini Arab Saudi. Zaman tu lagi lah jauh. Pasal apa? Kenderaan tak apa macam lah. Tapi demi iman ni dia berjalan. Yang Musa kata masa pusing, ikut aku surah. Ikut anak cirit pun ada, sikit perut pun ada, semua ada. Jalan sampai setengah Firaun sampai. Firaun kata kalau dia boleh cross, why not? Aku pun bisa urus. Tengok Tuhan tipu. Tuhan tipu Firaun dengan akal dia sendiri. Dia ikut tentera dia pergi. Elok dia sampai tengah, Musa sampai ujung. Tuhan nak bunuh Firaun. Senang ya. Musa ambil tongkat tu, angkat tu balik. Apa jadi? Ayak semua turun. Apa jadi buat ni? Dengan kuda-kuda mati habis semua. Tahun 1985, aku tak silap saya. Pelayar dan saintis France jumpa pedati kereta kuda yang umur dia lebih daripada 3,000 tahun. Usia kayu tu. Dan mereka dapati dalam Laut Merah tu ada lorong tempat kuda berjalan. Lorong tempat pedati roda kuda lalu. Dan jumpa pedati tu. Dan dia percaya tu adalah zaman Firaun. No. Masalahnya kalau kita duduk tang tu, kita nak buat macam mana? Nak ikut ke nak tentang? Saya faham kita tahu. Belum tentu. Tapi hak menentang ni hak tak ada iman, hak ada iman dah. Dia takkan tentang. Boleh. Mujizat. Zaman tu syiar tu terpulang dekat Tuhan waktu tu kan. Mereka tak sama dengan syiar kita. Jadi tak ada masalah pun kalau kita tak tahu. Pasal mereka dengan syiar mereka, semayang mereka pun bukan macam semayang kita. Tapi mereka tetap mentauhidkan Allah. Jadi tak ada apa sangatlah. Kita belek sama kita. Kalau nak tahu hebat tak hebat tahu mana? Nabi Musa minta kat Tuhan nak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa dia berdoa minta kat Tuhan dia nak jadi umat Nabi Muhammad. Maknanya keadaan zaman dia dengan keadaan zaman kita ni mana lebih baik? Kita suat. Okey. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum
ma lam ya'jal fayaqulu qad da'autul falam yustajab li atau kama qala. Kata Nabi, pasti diterima doamu itu selama kamu tidak gopoh, iaitu berkata aku telah berdoa tetapi tidak diterima. Doa je lah dia nak bagi ni sok banyak. Dia tak boleh bagilah. Pasal apa? Di dunia ni tak muat untuk nak menerima pemberian Tuhan. Sebab tu Tuhan tangguh bagi dia akhirat. Di akhirat saja luah dapat menerima pemberian Tuhan. Banyak mana pemberian Tuhan? Tak tahu lah. Dia kata luah pintu syurga ni 500 ton perjalanan. Pintu antara tiang dengan tiang pintu. Dia panggil jenang. Jenang pintu kanan ke kiri, nak jalan ujung ni pergi ujung ni 500 tahun baru sampai. Kalau lagu tu luas mana pintu tu? Luas sangat. Kalau lagu tu agak-agak ada orang masuk neraka. Kalau macam tu punya luas, ada orang masuk neraka? Tak ada. Tapi kalau tak buat neraka ni, dia jadi lolak. Dia kena gempak dengan neraka bagi kuat air. Baru dia mau terima. Tu yang Tuhan ancam dengan neraka. Anas radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min da'in yad'u illa istajaba Allahu lahu da'watahu أو صرف عنه مثلها سوءا أو حط من ذنوبه بقدرها ما لم يدعو باسم أو قطيعة الرحيم. Tidak ada seorang itu berdoa, kata Nabi, melainkan pasti diterima oleh Allah akan doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampunkan sebahagian dosanya selama tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutuskan hubungan family. Kata Nabi, siapa berdoa, Tuhan pasti bagi apa yang dia minta. Atau kalau dia tak bagi, Tuhan ampun dosa. Atau kalau dia tak ampun dosa pun, dia tak bagi, kita terima fitnah di hujung. Selama kita tak berdoa untuk sesuatu yang buruk atau berdoa untuk memutuskan silaturahim, ni semua doa Tuhan terima. Doa je lah. Kan? Any question? Apa dia? Selepas itu hubungan itu makin jauh dan terjadi macam perbalahan lah antara mereka. So sekarang ni bila saya merasakan macam satu kerinduan lah kepada abang tu kan. Okey. Dia bila dah terasing lama, orang pun dah tak tahu. So dia tu jauhkan diri, buat kerja dia lah. Sehingga kan bila saya kontak, tak apa semua kan. Pada ketika tu ada kat silaturahim kita. Nah, selagi ada rasa untuk berhubung, maka satu rahim tak putus. Satu rahim ni putus bila benci betul-betul dah. Walaupun boleh tengok muka satu rahim tak ada. Pasal lawan bagi satu rahim adalah kebencian. Jangan ada kebencian.
Selagi tak ada kebencian, cuma macam tu lah. Tapi ada dekat kita kerinduan, maka masih dalam silaturahim. Okey. Abu Al-Abbas Al-Marsi berkata, ketika ia sakit, datang seorang kepadanya lalu berkata, semoga Allah menyembuhkan kamu. Afakallahu. Abu Lais tinggal diam, tidak menyambut kata-kata itu. Kemudian orang itu berkata pula, Allahu yu'afika. Maka dijawab oleh Abu Al-Abbas, apakah kau kira saya tidak minta afiat kepada Allah? Sungguhnya setelah minta afiat, dan penderitaanku ini adalah termasuk afiat. Ketahuilah Rasulullah SAW minta afiat, dan ia berkata, ma zalat aklatun Khaybar tu'awiduni wala naqad qati'at abhari. Kata Nabi, selalu bekas makanan Khaybar itu terasa olehku. Apa dia? Makanan orang-orang miskin, makanan yang tak ada nilai banyak nutrisi. Nabi kata, aku tak pernah senang. Hidup aku tak senang macam hampa. Hari-hari aku rasa aku orang yang menghadapi rasa susah. Dan kini masa putusnya urat jantungku, aku rasa nak mati dah ni. Masih tak dapat menikmati, mengecapi nikmat elok dalam dunia. Tapi kita ada. Tuhan bagi siang, malam. Abu Bakar As-Siddiq minta afiat dan mati termakan racun. Sayyidina Abu Bakar ni minta afiat kat Tuhan, mati macam mana? Makan sup. Dalam sup, orang gaji dia buh racun. Minta afiat, mati dalam tu. Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi dan pak mentua Nabi, masih terima berat-berat. Uthman Ibnu Affan, bukan. Umar Ibn Khattab minta afiat dan mati terbunuh. Pasal apa? Pasal orang geram ke dia. Siapa dia geram ke dia? Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' ni kerja dia buat pisau. Kerja dia buat senjata. Dia ambil barang. Oh, tadi duduk sana ni. Betul. Kemudian dia pergi dekat Abu Lu'lu', dia kata kat Abu Lu'lu', aku dah buat audit hang ni, perniagaan hang untung, dan aku nak kutip cukai. Selalu hang duk bayar 2 dirham, aku minta dekat hang 4 dirham sehari. Abu Lu'lu' kata kat Umar, pasal buat aku tu? Pasal Umar kata hang senang banyak pada berniaga lain. Hang punya apa? Cukai ni hang kena lebih. Dia geram. Dia pandai buat pisau. Dalam hati dia, aku akan rodok perut Umar ni dengan pisau. Dia buatlah khambit. Khambit tu Arab yang pemegang dia tengah. Mata keluar kat dia tu. Zulkarnain. 2 tanduk. Masa dia duk buat pisau tu, Sayyidina Umar mai. Sayyidina Umar tanya dia, "Oi, cantiknya pisau ni. Hang buat kat siapa?" "Aku nak bagi kat hang." Dia buat lagi. Hari Umar nak kena tikam, Umar pergi semayang, dia ikut pergi semayang. Umar takbir dia mai depan. Dia cantai 8 tempat. Lihat last kali perut. Sampai Sayyidina Umar terkeluar usus. Lepas ambil buah balik. Dia lari keluar, orang tahan dia. 8 orang pula dibunuh. Gaya orang tangkap dia, dibunuh dia ni. Hero gila. Tengok, Sayyidina Umar ni sahabat hebat, mati macam tu. Leceh betul. Tapi sebelum mati dia kata kat anak dia,
Hang dengar baik-baik aku nak abang. Aku rasa umur aku tak panjang ni. Sakit tu, berdenyut-denyut dah. Dia kata, sepeninggalan aku nanti, aku nak abang hang, kalaulah dalam negeri Madinah ni, ada seekor unta sesat tengah padang, maka ketika aku yang mentadbir, aku yang akan ditanya. Kalau unta sesat pun kena tanya, mak rempit. Macam mana? Bukan seorang, hak ni pemimpin dia kena. Okey. Sayyidina Umar pun mati lah. Dan mati bukan duduk di hospital ke, Glen Eagle mana ke. Mati duduk di rumah. Duduk di masjid. Dia mati dari rumah. Dan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman Ibn Affan juga minta afiat, juga mati tertikam. Sayyidina Uthman mati tengah mayang subuh. Kutu main rodok ke belakang. Sayyidina Abu Bakar buah racun. Siapa abang? Siapa buat? Abu Sufyan. Yang bini dia Hindun. Semua susur galur yang buruk main buruk semua. Dan Sayyidina Ali Abi Talib minta afiat juga, tapi mati kena tikam tengah baca Quran. Dia baca Quran, dia pun ambil lembing lagi, dia kata dia tikam dari belakang, tembus Quran dan tembus badan dia dan tembus Quran. Dia pegang di batang lembing. Dia kata sakitnya, ya Allah. Dia jenis pahlawan kan. Tak nampaklah muka kebun bunga tu. Maka bila kau minta afiat pada Allah, mintalah menurut apa yang ditentukan oleh Allah untukmu. Apa dia? Minta supaya kita betul-betul jadi hamba dia. Yang ditentukan untukmu. Maka sebaik-baik seorang hamba ialah yang menyerah menurut kehendak Tuhannya dan mempercayai bahawa yang diberi Tuhan itu adalah yang terbaik baginya, meskipun tidak seperti kemahuan yang dia ikut atas hawa nafsu. Dan syarat untuk diterimanya suatu doa ialah terpaksa. Kalau tak terpaksa, doa mai ke mulutnya. Kalau terpaksa, doa mai dari hati. Masa bila tengok orang lemah di laut, bagi pelampung boleh tak harap, bagi apa tak harap. Pasal apa? Dia duduk teringat jerung rimau. Maka ketika tu Tuhan selamatkan dia daripada jerung tu sendiri. Bila kita betul-betul faham tentang doa. Firman Allah, amman yuhibbul mutarra idza da'ahu. Surah An-Naml ayat 62. Apakah yang selalu menerima doa orang-orang yang terpaksa apabila ia berdoa minta kepadanya? Mesti Tuhan bagi, tapi dalam keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa itu bila merasa tidak ada sesuatu yang diharapkan selain Allah semata-mata. Kurniaan Allah tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan perantara, baik dari dalam, dari luar mau berupa benda ataupun dari dalam diri dia sendiri. Tak ada siapa boleh bantu. Bila Tuhan tutup hati, panggillah ustaz mana mai pun tetap tertutup hatinya daripada menerima kefahaman. Okey. Tanya. Dia tertutup hati tu maknanya tak akan faham bila-bila. Tak akan faham bila-bila. Soalan kepada soalan online pun boleh. Okey, Ustaz ada soalan. Macam mana nak kekal dalam makam nafsu yang lebih baik?
Macam mana nak kekal dalam nafsu yang lebih Baik. baik? Balik kat Tuhan. Balik melihat Tuhan dengan sempurna. Nafsu mutmainnah pun berdiri. Kalau tak balik pergi kat Allah Ta'ala, nafsu ni tetap ambil alih hidup kita. Okey. Okay, next. Assalamualaikum Ustaz. Apabila kita melihat tanda kebesaran Allah, mesti kita solat tanda kita mensyukuri nikmat hidup. Selain dari solat, apa yang boleh kita lakukan? Mohon pencerahan. Banyak benda. Baca Quran dan memahami Quran. Bersedekah. Buat baik kepada ibu, bapa. Buat baik kepada adik-beradik. Buat baik kepada sesama manusia. Ni ada tanya, Ustaz, komen berkenaan Syiah. Syiah ni ditubuhkan setelah sakit hati dekat Sayyidina Ali. Kerana Sayyidina Ali ikut sangat telunjuk Umayyah. Masa zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, Sayyidina Ali adalah khalifah yang terakhir. Dia cuba berbaik-baik dengan Muawiyah. Maka orang-orang Sayyidina Ali tak suka Sayyidina Ali buat tu. Satu hari tu mereka buat perancangan untuk menentang Sayyidina Ali. Lebih kurang dalam 25 orang lah. Maka orang-orang ni lah asal Syiah. Dan mereka lah sendiri yang membunuh Sayyidina Ali. Itulah dia Syiah. Apa Syiah punya faham? Tuhan tersilap pergi ambil Sayyidina Ali, pergi ambil Nabi Muhammad jadi Rasul. Patutnya Tuhan kena ambil Sayyidina Ali. Mereka pandai lagi pada Tuhan. Okey. Tu lah. Soalan. Macam mana puasa nafsu, Ustaz? Puasa nafsu. Macam mana yang Tahan nafsu amarah lawamah mulhammah daripada bergiat cergas, mengganggu puasa kita. Ini puasa lawan nafsu. Puasa? Boleh kata puasa? puasa nafsu? Oh, puasa nafsu. Berpuasa untuk sekadar nak seronok berbuka. Itu puasa nafsu lah. Bukan puasa dengan keimanan. Puasa juga orang lain. Puasa nafsu ni biasanya berlaku dekat siapa? Munafik. Okey, next. Apa maksud Ahmad Mustafa dan Nur Muhammad, Ustaz? Sama, tuan yang sama, istilah lain. Apa orang Mustafa tu? Orang. Okay, next. Bagaimana mengatasi bisikan hati yang jahat, Ustaz? Selalulah berfisik dan berfikir tentang yang baik. Okey, next. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Macam mana atau apa amalan yang perlu kita buat untuk 100% redha kepada Allah? Sudah buat amalan? Bukan. Susah guna amalan tu sebagai tempat redha. Redha Tuhan ke amalan? Redha Tuhan kita. Diri kita tu redha. Okey. Tak kita buat amalan ni, buat lah. Okey, soalan. Macam mana dapat bapa kandung fasik dan dikawal mak tiri munafik? Dia Dahsyat. Jangan duduk sekali ya.
Cari jalan untuk keluar. Tapi try dulu. Ajak mereka kembali. 3-4 kali try tak jadi, tinggal. Okay. Boleh saya tahu buku-buku dan kitab-kitab yang ditulis untuk mengenal Allah? Saya pun tak tahu. Adalah 3-4 buku. Buku yang paling baik faham. Baca buku apa buku tak faham, tak faham. Okey. Lagi. Adakah salah orang bukan Islam datang membersihkan kuburan orang Islam? Baik, tak salah, salah siapa? Kita kita nak naik bas. Pergi tunggu bas dekat stesen bas. Stesen bas tepi gereja. Masuk waktu gereja tu jangan boleh pergi semayang sebab dia bersih. Boleh tak pergi semayang dalam gereja? Boleh. Ini makruh adalah ada. Semayang dekat tokoh Hindu boleh, cuma takut tengok dia. Tengok mata macam bulat. Tapi dah. Bukan takut tu. Macam banyak makan. Assalamualaikum Ustaz, minta penjelasan tentang hakikat bahagian dalam solat iaitu qasad, ta'aruf, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tabdi. Tak usah lapi tu, tak kita pergi mana? Pencerahan apa? Qasad, ta'aruf, ta'yin. Qasad, ta'aruf, ta'yin. Hal-hal bahasa yang ulama boh nak bagi ada konsentrasi bila kita solat. Nak konsentrasi dalam solat apa macam mana? Tengok kita, layakkah kita ni solat? Jawabnya taklah, tak layak. Tapi Tuhan bagi juga solat. Mesti jadi orang yang khusyuk. Masalahnya kita dah tengok diri kita tu layak. Tak ada layak, kelayakan tak ada. Tapi bila Tuhan pandang dengan kasih, berlaku juga ibadat tu. Okay. Apa pandangan Ustaz tentang masyarakat Islam di Malaysia yang cenderung ke arah liberal? Mereka bahas atas dasar ilmu dan menganggap Sufism ini sesat. Pendapat saya, orang tak merokok, dia takkan kata rokok bagus. Orang merokok pula, dia heran dengan orang tak isap rokok. Macam tu lah. Orang isap rokok heran pasal apa dia tak isap. Betul tak? Orang yang duduk dalam faham, okey, faham syariat, dia akan melihat, kata, hakikat tu sesat. Kan? Cuba tengok. Hakikat bawa pergi ke mana? Ke Tuhan. Syariat bawa pergi ke mana? Pasal apa ada hak ni bawa pergi ke Tuhan, bawa pergi ke Tuhan, kata hak ni tak betul. Pasal dia sufi. Oh, sufi ni orang-orang yang melihat kepada Tuhan tu lebih terang daripada yang lain. Dikatakan sesat. Sebab hang tak jadi sufi. Hang sekadar jadi abid je. Hang boleh buat amal, tapi hang tak ada kebersihan dalam amal. Hang tak ada ikhlas, hang tak ada tawaduk. Pasal hang rasa hang buat. Satu bila orang buat dengan ikhlas, hang kata orang sesat. Okey. Dalam mengenal Tuhan, macam mana nak sedar di mana kedudukan syaitan? Kedudukan syaitan bila boleh tahu. Masih meyakini adanya Tuhan, tapi masih juga terikat dengan kehendak syaitan, nafsu jahat. Maka tu lah. Tak ampun dan tak ampun ke. Ni soalan nak kena Ustaz. Ustaz, dalam perjalanan Isra' Mi'raj, perjalanan roh atau perjalanan jasad? Nanti saya abang, apa penting roh atau jasad? Apa penting untuk kita nak tahu roh atau jasad? Kalau kita tahu roh yang pergi, kita boleh buat apa? Kalau kita tahu jasad yang pergi pun,
kita boleh buat apa? Kalau kita tahu kita dua-dua api pun, kita boleh buat apa? Dan ni tengok, kita tu pergi ke tak? Nabi pergi Isra Mi'raj, kita ni pergi tak? Kalau kita tak pergi, tu sembang mengarut ya. Okey. Pandangan Ustaz tentang wahdatul wujud. Pandangan lah. Pandangan. Pandangan saya tentang wahdatul wujud. Wujud yang satu. Betul lah. Cuma faham lah kena duduk elok. Faham tak berapa elok lagi, sesat. Kita dengan Tuhan sama. Memanglah sama, tapi tak serupa. Okey. Next. Ustaz, pernah kata kita bukan boleh pilih untuk jadi Islam. Dan ini adalah anugerah yang sangat tinggi. Macam mana orang kafir, Ustaz? Apakah hakikat yang Tuhan hendak ceritakan pada kita tentang orang kafir? Orang kafir ni, dia menolak dengan sukarela. Bukan terpaksa. Islam main dekat dia depan mata, dia reject. Dia tak ada keinginan tu nak tanya, nak ambil tahu. Malah dia reject dan dia tuduh. Maka Tuhan tak zalim terhadap orang kafir. Pasal apa? Hang reject. Tuhan bagi dah. Okay. Macam mana tahu diri kita dalam kebenaran? Apabila dalil-dalil dilontarkan kepada diri, kita bandingkan dengan keyakinan diri kita itu amalan soleh. Apa soalannya? Macam mana kita tahu kita dalam kebenaran, Ustaz? Bila melihat benda salah tu, kita reti kita salah. Okay. Contoh, orang makan cabai ikut mulut. Benar. Benar. Tiba-tiba tengok orang makan cabai ikut telinga. Benar dia tu? Salah. Tak. Kita nampak kalau tak ada lagu tu, tapi lagu tu kan. Okey. Macam mana nak sampai makam faham bahasa ilmu tarekat? Apa kaedah dia? Kadang-kadang susah nak faham. Maaf bertanya jika salah. Bagaimana nak faham kaedah ilmu tarekat ni? Bahasa ilmu tarekat. Kena cebur di awal waktu. Kita cebur dalam keadaan kita dah tua. Bila nak faham? Orang tak mengaji umur 30. Orang tak mengaji umur 7 tahun. Kita umur 50 lah nak mengaji. Tak nak boleh faham. Okay. Dan apa penting pada istilah? Apa penting pada bahasa? Yang penting bagaimana kita faham. Macam mana nak faham, Ustaz? Kenapa pun tak faham lah. Macam mana nak faham? Bila hujan turun. Apa faham kita? Takkan kita tak faham bila hujan turun jadi guna? Hang keluar pergi lagi? Hang basah? Faham tak bila keluar tu basah? Kalau yang tu boleh faham, kenapa yang ni tak faham? Dua. Okey. Ni soalan tekok sikit lah. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ambil ayat semayang dalam kolam kita cedok guna cebok tu, kita ambil ayat dalam cebok sah tak wuduk tu? Celup 3-4 kali tak sah lah. Sekali celup tak apa. Ayak dari kolah boh dalam gayung, pergi celup dalam gayung. Kan? Bila celup dalam gayung, ayak tu jadi ayak musta'mal. Celup awal boleh guna, kedua tadi celup dah. Okey. Okey, Muhammad Syakir ni tanya Ustaz, macam mana nak tahu guru musyrik? Bila dia guru sendiri pun tak tahu kata dia musyrik. Guru tu musyrik lah. Aku pun tak tahu aku ni musyrik ke tak. Okay.
Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak terangkan tentang golongan 73, satu golongan saja diterima Tuhan? Siapa yang hati dia benar membenarkan Tuhan pada apa dia pandang, pada apa dia dengar, pada apa dia sebut, pada apa dia bau, rasa dan sentuh semua ni, orang tu adalah yang satu ni. Tapi kalau dia pandang cawan, nampak cawan, tak nampak kebesaran Tuhan, dia 73. Okay, Ahmad Is. Assalamualaikum Ustaz. Apa pandangan Ustaz tentang fahaman Syekh Siti Jenar? Pandangan orang-orang hakikat. Pandangan saya, dia tetap kekasih Tuhan. Walaupun sesat pada mata kita, tak pernah sesat dalam wujud Allah. Sesat. Sesat pada mata kita aja. Kalau dia sesat, kita boleh buat apa kat dia? Okey, Muhammad Ida Ustaz. Ustaz, tolong jawab salam saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni satu lagi. Ni geng labu-labi ni. Okey, soalan Ustaz. Macam mana nak didik isteri ikut sunnah Rasulullah supaya dia taat kepada kita? Suami kena ikut sunnah dulu. Kalau suami tak ikut terang mana pun tu satu ajang tadi. Okey Ustaz. Oh, dia soalan dulu macam ni. Macam mana orang yang isteri dia munafik dan pemfitnah, bolehkah orang tu duduk dengan isterinya? Boleh, dia suami dia yang layak mengubah. Dah tahu isteri tak betul, pergilah ubah. Nak ubah apa hang munafik ke? Apa celak? Okey Ustaz. Saya nak tanya, maksud kita sama macam Tuhan tapi Tuhan tak sama macam kita. Macam mana tu Ustaz? Kita sama macam Tuhan. Maksud kita sama macam Tuhan tapi Tuhan tak sama macam kita. Tak faham maksud. Mana hang tahu kata kita macam Tuhan? Lepas tu Tuhan tak macam kita pula. Macam Tuhan dulu ke mana? Abu Furkan tanya, apakah yang dikatakan syurga yang disegerakan Ustaz? Syurga yang Segerakan. nikmat hidup di dunia, hati dapat mengenal Allah dan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Tu syurga disegerakan. Sebab kalau dengan syurga, dengan keindahannya. Kalau dengan Tuhan, dengan Tuhan yang buat syurga dan Tuhan yang memiliki keindahannya, lagi hebat. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kita nak mudah redha dan terima je apa yang Allah tentu untuk kita, sama ada senang atau susah? Macam mana? Macam mana? Macam mana kita mampu menerima diri kita? Macam mana kita mampu menerima diri kita? Macam itulah kita mampu menerima takdir Tuhan. Ni tak kena. Komen Ustaz berkenaan watak Ustaz mandi dalam cerita Nur. Otak-otak udang, kepala otak hang. Okey, ni soalan. Saya ingat aku pengarah filem pula. Muhammad Syakir, pandangan Ustaz tentang Jalaluddin Muhammad Rumi. Tok Wali lah tu. Bahasa dia bahasa semua bahasa wali. Ada lagi soalan. Soalan penonton-penonton di studio. Dia takkan tanya bayar dulu. Pasal dia buat penonton je. Hang bayar, kami tanya. Malik tak main Malik? Betul. Ni soalan Ustaz. Oi, dia bagi pantun sikit. Nak jawab tak tinggi.
Pucuk paku di dalam perahu, perahunya datang dari seberang. Carilah aku di dalam aku ada di dalam terang. Siapa yang terlebih awal, dicipta terlebih awal, Al-Kalam atau Nur Muhammad? Lagi, siapa? Okay, siapa yang dicipta terlebih awal? Adakah Al-Kalam atau Nur Muhammad? Dicipta. Nur Muhammad lah dulu. Baru kalam terbit. Tak terbit Nur Muhammad, nak terbit kalam kat mana? Cipta roh lah dulu, baru jasad dah. Tak ada roh, jasad nak keluarnya dah. Okay. Soalan, minta terangkan sikit pandang yang banyak pada yang satu, pandang yang satu pada yang lain. Tengok semua ada ni, nampak Tuhan lah. Tengok kehebatan Tuhan tu, nampak lah banyak-banyak ni. Okay. Okey, nama dia Rinau Bianto Yasri. Mohon pandangan Ustaz mengenai qadariyah. Faham yang dia bina untuk diri dia saja. Dia mampu buat. Tuhan hanya melihat dan memberi apa yang dia buat atas upah dengan jalan. Faham dia saja, tak boleh pakai kan? Tapi kalau faham tu duduk sekarang dengan Jabariyah, duduk dengan Mu'tazilah, maka faham tu betul ya. Sebab tiga-tiga tu kalau duduk sekali dia panggil Ahli Sunnah wal Jemaah. dia saja fail lah. Okey Ustaz. Apa sebenarnya hukum menggantung gambar makhluk di rumah? Contohnya gambar guru atau sesiapa pun. Sebab ada kata tak boleh, ada kata boleh. Hukum dia haram mutlak. Bukan gambar lembaga ada nyawa. Bukan kata guru, gambar binatang tak boleh. Yang boleh ni gambar bentuk yang tak ada nyawa. Bukan gambar kereta Ferrari, tak apa. Oh. Bukan gambar guru mana pun hukum dia haram. Okey. Ustaz, apakah hakikat syahadah? Menyaksikan Tuhan dalam semua penyaksian, sama ada dengan hati atau dengan mata. Menyaksikan wujudnya Allah. Mendua. Okay. Daniel Hans. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana jika kita solat berjemaah di masjid tapi imam tak mengikut rukun qauli dan fi'li dengan betul? Sarakah ha? Panggil Imam Dalili. Kes baru ni lah. Contohnya terlalu laju dan takbir terlalu panjang. Bagaimana sebagai makmum? Bagi makmum tinggal apa? Pergi semayang yang lain. Okay. Kalau boleh tegur, tegur. Mari saya jadi imam, tu imam duduk belakang. Tu imam tengok siapa? Tu imam baca tak betul ni. Tahunan tadi abang, ni tak betul. Lepas ni ya. Timbang saja, tak ni tegur, tak boleh sembang. Ustaz, soalan pandang Ustaz. Adakah zat itu diciptakan juga? Adakah zat itu dicipta? Kan juga. Diciptakan juga. Tak. Dia kata dia aja ada. Kalau dia ada, tak ada dia sebelum dia. Tak ada siapa sebelum dia, sebab dia saja ada. Kalau tak ada siapa sebelum dia, siapa nak cinta dia? Okay. Assalamualaikum Ustaz. Saya ni sentiasa lalai dalam mengingati Allah. Bagus. Tetapi dalam kelalaian itu saya menganggap nisbah perkara ingat kepada Allah. Betul ya? Saya berpandangan kelalaian itu adalah satu hikmah. Betul. Benarkah pandangan saya itu? Benar, betul. Aminuddin Adnan. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahan bab air wuduk. Sebab video saya tengok muka saja. Kenapa ambil air semayang kena basuh muka? Sebab muka penuh dengan kesombongan. Saya tahu bab muka. Tang lain saya tak dapat video Ustaz. Mohon ulang Ustaz. Oi, panjang Ustaz tu. Ada 4 anggota. Semua 4-4 tu sombong. Muka, sombong bagi kewujudan diri. Dinisbahkan kepada muka. Tangan, sombong pada kudrat diri. Disebahkan pada tangan. Kepala, sombong pada kepandaian diri. Disebahkan pada kepala. Kaki,
sombong pada kehebatan diri, berubah ni, maka kaki itu sebagai nisbah sombong kepada Tuhan. Tuhan. Megat izhar. Ustaz, apakah amalan untuk dapat kelepasan daripada sifat munafik? Apakah amalan Amalan yang dapat melepaskan daripada sifat munafik. yang again dengan sifat munafik? Oh, boleh. Cakap dusta, janji, mungkir, amanah, khianat. Bila berbincang selalu nak menang. Again yang tu. Ustaz, kalau kita solat tapi hati masih fikir hal-hal dunia, adakah sah solat itu? Sah. Sebab sah solat. Tak sah solat bukan kerana fikir hal dunia. Tak sah solat kerana buat benda-benda yang batal solat. Antara yang batal solat buat apa? Bersembang. Betul apa? Contoh solat, orang duduk sembang. Pasal mengundi. Tak boleh undi lah tu. Bukan dia betul sangat. Allahu Akbar. Batal solat tu. Okay. Jam ke berapa jam? 1.5. Elok lekas. Okay. Syurga di bawah telapak kaki ibu kita sendiri atau ummul mukminin Ustaz? Mak kita ni. Habis? Yang duduk dah ni. Dah. Nak balik lah. Lepas ni 20 hari tak jumpa. Suruh. Perintah. Sebenarnya ayat tu lebih daripada perintah. Pergi buat, pergi mengaji, pergi fikir, pergi tu perintah. Jangan sebut ikhra' baca. Lagi. Boleh Ustaz terangkan tentang kata-kata daripada Syekh Muhammad yang dia kata jika disambung digerakkan untuk menuju ketika tu dia tak boleh. Dia nak? Memberi. Bila Tuhan nak bagi, dia tunjuklah hamba tu. Tunjuk perangai hamba tu. Minta. Wahai, bukan hamba tu minta. Dia lah nak bagi. Allah. Okay. Okay. Ustaz bagi tahu sikit amalan lahiriah untuk bagi ilmu ni kemas Ustaz. Banyak sebut nama Tuhan, sebutlah apa aja, subhanallah ke, masya Allah ke, tabarakallah ke, alhamdulillah ke, sebutlah. Bila kita sebut, yang kita faham tu dia buat. Sebab tu kalau malas nak sebut apa-apa, jangan tinggal semayang. Malas semayang tu sebut. Berapa hari? Ahmad, Abang Jai, ada soalan? Dah semula. Berhenti kan? Sebelum Ustaz tidur Ustaz. Belum tidur. Sembang ni. Nanti lagi masuk tidur.
Serah habis semua. Ya Allah, tak ada apa. Aku dah hang. Tengok. Macam mana Ustaz train setiap pagi bangun tu nampak? Tak boleh lah. Dia jadi diri. Tak train lah. Dia jadi diri. Bukan pergi buat lah. Mangkit diri lah. Dia tak ada nak fikir-fikir tak ada. Mangkit nampak. Mangkit nampak. Maknanya tak boleh paksa lah. Tak ada. Dia main diri. Dia training ke? Tak ada. Maksudnya dia macam satu kefahaman juga. Sedang nampak. Kelek nampak. Dengar nampak. Tapi sebelum tidur pun nampak juga. Mana ada putus? Tak ada putus ya. Oh, waktu main bola, tak ada. Dia pun tak ada, kita pun tak ada. Dan Ustaz, di ketika nak kata paling terang lah, kenyataan dia bila paling terang tu, adakah kita mengetahui keadaan dia tu yang sebenar? Kita hilang dalam dia. Allah. Bukan mengetahui. Kita hilang dalam diri Tuhan tu. Dia panggil baqa billah. Kekal dalam Tuhan. Sekarang ni, dia panggil fana billah. Hilang kepada Tuhan. Hak nu, baqa billah. Hilang dalam Tuhan tu. Sini kalau keadaan, pi pun tak, mai pun tak. Dan dia menceritakan diri dia Ustaz. Benarnya pun. Dia nak cerita diri lain mana ada. Kalau diri lain ada, baru dia cerita. Bukan ada pun. Yang ada juga diri kebesaran dia. Bermakna dia cerita diri dia. Lepas tu dia, abang, aku puji zatku. Kita ni merasai saja. Tanya kan? Sebelum aku ambil balik lampu-lampu ni semua kipas angin semua. Ustaz, gambar lagi Ustaz. Apa? Baik. Saya tak boleh kawan. Saya tak boleh kawan. Isi pipi saya ni, saya suka gigit. Bermakna maut dekat. Aduh. Bukan sehari bukan sekali, kat 10 kali Bapak pipi. Luka-luka yang lain. Ada orang tanya pasal ni lah. Laduni. Istilah. Laduni ni istilah Tuhan tak memerlukan alat untuk menyampaikan sesuatu pada hamba. Benda tu sampai terus. Tu laduni. Jadi dia tanya soalan kedua, adakah anugerah kepada seseorang? Ya, anugerah. Bukan atas belajar, bukan atas fikir. Dia memang anugerah. Soalan ketiga, macam mana dia nak melihatnya seseorang tu ada lebih? Bila orang tu tak sedar, kata dia menerima secara laduni. Contoh dia boleh buat. Dia nanti heran, pasal apa macam ni? Tu. Tanpa sedari. Tanpa dia sedar. Sebab normal dia kata boleh buat kerana dia belajar. Laduni bukan belajar, laduni bagi tu ya. Ilmu ladun. Tanya kan?
Tu tadi ada abang banyak pada satu pada banyak. Hak tu lah. Kami nak abang banyak. Sifat-sifat kamalat dia yang cukup banyak. Aku dia nak abang diri hak diri tu. Nahnu kami, ana aku. Next. Melihat bukit. Tak ada bukit yang ada kebesaran Tuhan. Terus ladun, terus mai kat dia. Sebenarnya dia bukan tengok bukit pun. Dia tengok kebesaran Tuhan tu. Tapi badan dia tak boleh terima, pingsan tu. Di mana dia tengok tu? Bukan di bukit tu. Di dia. Sebab dia lebih tinggi daripada bukit nilai daripada Tuhan. Dia baru kenal ni. Dia tengok dia berkata bukan dia gombak. Okey. Kalau tak ada, cukup dulu setakat ni. InsyaAllah ada umur, kita jumpa bulan depan. InsyaAllah. Pada 24 bulan. 24 ada bulan 5. Lepas tu kita punya sini berapa bulan? Kita kenduri kendara 3 hari lah. Hari lah berapa bulan? 30 bulan 5. Okey. Saya nak buat tarawih pun 30 tu lah. Bulan yang lain tu penuh. Okey. Ustaz bagi nasihat sikit tak? Nasihat. Meminta. Jangan ada pada diri kita saat yang kita tak nampak Tuhan. Yang ada kita tu. Setiap saat yang kita lalui, kita mesti nampak kebesaran dia. Tengok, nampak. Lepas tu tak boleh buat, tak tahu nak buat macam mana. Tengok waktu-waktu tertentu. Contoh, tengok bulan purnama. Tengok tu fikir, boleh nampak. Tengok masa matahari nak naik. Tengok masa matahari nak jatuh. Dia tunjuk diri kebesaran dia tu. Dan kita mula start tu tengok yang tu, maka otak kita akan terus jadi macam tu. Tu bangkit pagi, tak nampak lah. Nampak kebesaran dia. Dan paling sempurna kebesaran dia, nampak dia hari. Dia kita. Ni kebesaran yang paling sempurna. No? Tu lah. InsyaAllah. Dan jaga silaturahim. Duk bina dah. Jaga pergi elok. Pasal nak bina aku ni pun bukan senang. Susah. Kita bukan persatuan silat. Kita bukan persatuan NGO kot buat menega pada. Kita berdiri hanya nak melihat kebenaran Tuhan. Kita persatuan ni ya. Sebab Tuhan ni besar, kuat dan dia payah nak rapuh. Kega-kega. InsyaAllah. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau zat yang berdiri dengan sendirinya. Engkau tidak menyamai dengan apa yang Kau cipta Tuhan. Wahai zat yang maha tinggi, wahai zat yang maha mengetahui, yang maha kaya. Kami adalah ciptaan-Mu. Kami adalah kebesaran-Mu ya Allah. Tapi kami dipenuhi dengan khilaf-khilaf yang layaknya bagi diri kami ya Allah. Kami mohon kepadamu, oleh kerana kami ini sangat pelupa, jadikanlah hati kami sangat mengingati-Mu ya Allah. Oleh kerana kami
selalu tidak menyebut namamu, menyebut nama yang lain daripadamu, ya Allah. Jadikan kami dapat sentiasa menyebut namamu. Oleh kerana kami ini lemah dan kami ini sangat-sangat pelupa, jadikan kami orang yang dapat mengingatimu dan selalu dapat menyebut namamu dan selalu dapat bersyukur atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah segala hijab yang telah melindungi kami daripada dapat mengenalmu dan berada dekat denganmu, ya Allah. Permudahkan hati kami dalam urusan untuk mendekatkan diri dan mengenalmu, ya Allah. Sungguhnya daripada kamu kami datang dan akhirnya kepada kamulah kami akan kembali, ya Allah. Jadikanlah hidup kami dengan kefahaman, matikan kami dalam kefahaman. Jadikan kami yang beriman kepadamu, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan beriman kepadamu, ya Allah. Sungguhnya Engkau maha berkuasa di atas setiap segala sesuatu. Engkau maha memakbulkan doa hamba-hambamu, ya Allah. Kabulkanlah doa kami. Jadikanlah kami antara hamba-hambamu yang kau muliakan dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisimu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.